Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid. Okey, bersama saya lagi pada hari ini iaitu Cikgu Nur Hidayah. Kita akan teruskan lagi pembelajaran kita berkaitan dengan pengajian keusahawanan tingkatan 4 iaitu bab 4 etika keusahawanan dan perundangan bagi subtopik 4.2 perundangan perniagaan. Okey, pada minggu lepas awak dah belajar bersama Cikgu Izzati itu berkaitan dengan etika keusahawanan. So hari ini kita akan teruskan dengan perundangan perniagaan. Okey, mari kita lihat standard pembelajaran pada hari ini. Okey, yang pertama 4.2.1 mengenal pasti akta-akta yang terlibat dalam aktiviti perniagaan. Yang kedua, 4.2.2 menerangkan tujuan perundangan perniagaan dalam aktiviti keusahawanan berdasarkan akta yang diwujudkan. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, mari kita lihat dulu apa yang dikatakan dengan definisi undang-undang. Okey, undang-undang adalah merupakan apa? Susunan peraturan dan ketentuan yang digubal oleh badan pemerintah sesebuah negara. Perundangan perniagaan merujuk kepada tindakan dan peranan yang dimainkan oleh pihak kerajaan dalam mengawal operasi sesebuah perniagaan. Ini dari takrifan untuk perniagaan. Kalau sebagai pelajar, sama juga. Maksudnya pelajar ini ada juga undang-undang, maksudnya peraturan dan ketentuan yang perlu diikut oleh siapa? Oleh pelajar. Kita sebagai pelajar perlu mengikut susunan peraturan dan ketentuan yang telah digubal oleh siapa? Ini badan pemerintah. Maksudnya oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Okey, contoh dia memang dah ditetapkan pelajar tidak boleh. Yang pertama, peraturan untuk pelajar tidak boleh berambut panjang, tidak boleh merokok dalam kawasan sekolah. So, apabila ada berlakunya sebarang pelanggaran tentang isu-isu, contoh berlakunya ponteng sekolah, berlakunya isu pelajar merokok, pelajar membuat vandalisme. So, apakah ataupun tindakan yang boleh dibuat? So, tindakan yang boleh dibuat oleh guru, dia boleh merujuk kepada undang-undang ataupun peraturan yang telah ditetapkan, yang telah digubal untuk menyelesaikan masalah tersebut. Samalah juga. Kenapa tujuan kita belajar undang-undang ini, perundangan perniagaan? Supaya apa? Supaya apabila berlakunya sebarang isu yang berkaitan dengan perniagaan, tidak kisahlah isu itu datang daripada majikan, daripada pekerja, daripada pembekal, daripada pelanggan dan juga sebagainya. So apabila timbulnya isu-isu tersebut, macam mana nak menyelesaikan? So dia boleh merujuk kepada undang-undang yang telah digubal. Kenapa? Itulah dikatakan kenapa perlunya ada undang-undang dalam perniagaan. Okey, mari kita lihat yang seterusnya. Akta perundangan perniagaan. So, aktiviti perniagaan ni dia tertakluk kepada akta. So, akta ni merupakan undang-undang. Maksud tadi undang-undang. So, undang-undang ini telah dikaji, digubal, diluluskan dan diwartakan oleh Parlimen setelah mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Akta-akta yang terlibat dalam aktiviti perniagaan ini boleh diklasifikasikan kepada 5 bahagian. Maksudnya, apabila ada berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan penubuhan ke pengeluaran, maksudnya tak kisah apa segala isu sekalipun, majikan, pekerja tadi, pembekal dan juga pelanggan dan sebagainya boleh merujuklah untuk menyelesaikan masalah tersebut, isu tersebut, dia boleh merujuk kepada akta perundangan perniagaan. So, apakah 5 bahagian tersebut? Okey, yang pertama. Yang pertama adalah akta berkaitan penubuhan. Itu dia terdapat 3. Akta Syarikat 2016, Akta Perkongsian 1961, Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Yang kedua iaitu akta berkaitan dengan pengeluaran. Terdapat 2. Yang pertama, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Pindaan 2012, Akta Hak Cipta 1987. Okey, yang ketiga, akta berkaitan apa? Perlindungan data peribadi. Dengan ini pun penting, iaitu Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Okey, yang seterusnya berkaitan dengan apa? Akta berkaitan dengan jualan. Terdapat yang pertama, Akta Jualan Barangan 1957, Akta Perihal Dagangan 2011,
Akta Cukai Jualan 2018, Akta Cukai Perkhidmatan 2018, Akta Jualan Langsung dan Skim Anti Piramid 1993, Akta Sewa Beli 1967, Pindaan 2010 dan yang last sekali adalah berkaitan dengan apa? Hak dan tanggungjawab majikan pekerja. Majikan dan pekerja. Okey, terdapat 3 iaitu apa? Akta Kerja 1955, Ordinan Buruh Sarawak bab 76, Ordinan Buruh Sabah bab 67. Okey, ini adalah 5 bahagian akta yang boleh dirujuk oleh siapa tadi? Majikan, pekerja, pelanggan, pembekal dan sebagainya. Apabila ada berkaitan isu-isu yang berkaitan dengan perundangan perniagaan, so boleh rujuk kepada akta-akta ini. Samalah macam ke sekolah tadi pelajar. So boleh rujuk apa? Biasanya dekat sekolah masing-masing akan ada buku panduan peraturan. So apabila ada isu, bolehlah merujuk kepada buku panduan tersebut untuk menyelesaikan masalah. Sama juga macam kes untuk perniagaan. Supaya apa? Supaya dapat mengawal operasi. Maksudnya dapat mengawal keberlangsungan operasi perniagaan. Sebab itu pentingnya akta perundangan perniagaan. Akta-akta perundangan perniagaan ni diwujudkan untuk mempunyai maksud-maksud perundangan yang tertentu dalam memastikan apa? Aktiviti keusahawanan tidak menyalahi undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Maksudnya pentingnya akta-akta ni supaya tidak aktiviti yang dijalankan oleh usahawan tersebut tidak menyalahi undang-undang dan juga di samping itu melindungi pihak berkepentingan seperti pelanggan, pembekal, pekerja dan juga sebagainya. Okey, mari kita lihat yang pertama iaitu akta berkaitan dengan penubuhan tadi. Cikgu masukkan adalah Akta Syarikat 2016. Okey, Akta Syarikat 2016 dikuatkuasakan bermula bila 31 Januari 2017 bagi menggantikan Akta Syarikat 1965. Okey, ianya diluluskan oleh Parlimen untuk memberi apa? Suntikan baharu kepada pemudah caraan menjalankan perniagaan di Malaysia. Okey, apabila adanya Akta Syarikat 2016 ni, dia apa? Pembaharuan dia tu untuk pengelanan konsep penubuhan syarikat. Maksudnya untuk menubuhkan syarikat hanya perlukan seorang pemegang saham dan juga seorang pengarah. Dan juga mesyuarat agung tahunan tidak lagi perlu diadakan oleh syarikat persendirian. Okey, dan kenapa Akta Syarikat 2016 ni ditubuhkan? Antaranya tujuan yang pertama adalah untuk apa? Memudahkan orang awam dan juga mengurangkan kos untuk membuka syarikat. Yang kedua, memudah cara kepada umum dalam memulakan perniagaan dari segi perubahan peraturan. Yang ketiga, pengurusan berkaitan dengan urusan syarikat akan lebih mudah dan juga fleksibel. Dan yang keempat, meningkatkan kawalan dalaman, urus tadbir korporat dan juga tanggungjawab korporat daripada segi menguruskan perniagaan. Sebab tadi salah satu cikgu dah sebutkan tadi, dia memudahkan dari segi apa? Hanya perlukan seorang pemegang saham dan juga seorang pengarah bagi Akta Syarikat 2016 ini. Dan juga mesyuarat agung tahunan tidak lagi perlu diadakan. So dia memudahkan lagi cara orang awam untuk memulakan perniagaan syarikat, membuka syarikat. Okey, yang kedua kita akan bincang tentang apa? Akta Perkongsian 1961. Okey, mengikut Akta Perkongsian 1961, perkongsian ditarifkan sebagai satu hubungan yang wujud dalam beberapa orang yang menjalankan perniagaan bersama-sama bagi maksud membawa keuntungan. Apa yang kita pelajari di bawah Akta Perkongsian ni, pemilik dia tidak boleh melebihi, terdiri daripada seorang pemilik tetapi tidak boleh melebihi 20 orang. Itu adalah untuk perkongsian yang seterusnya. Tapi dikecualikan untuk perkongsian menjalankan perniagaan secara amalan profesional, iaitu boleh mencapai bilangan dia sehingga 50 orang. Contohnya perniagaan yang berbentuk seperti guaman, akaunten dan juga arkitek. So bilangan dia lebih daripada 1 sehingga 50. Kalau selain daripada itu adalah tidak boleh melebihi 20 orang bagi perkongsian. Okey, tujuan Akta Perkongsian 1961.
Kenapa dia diwujudkan? Okey, yang pertama, untuk menyelesaikan sebarang pertikaian yang timbul sekiranya terdapat masalah dalam sesuatu perniagaan perkongsian yang tidak mempunyai perjanjian bertulis antara rakan kongsi. Sebab apa? Perkongsian ni kan dia berkongsi, maksudnya dia beberapa orang. Maksudnya dia ada bilangan yang ramai. So, kalau ada sebarang masalah, pertikaian, isu-isu, so dia boleh rujuk kepada Akta Perkongsian 1961. Okey, antara isu yang timbul lah, yang biasa timbul kalau berkaitan dengan perkongsian adalah isu hak milik pemilikan. Keuntungan, dari segi keuntungan berapa persen dia akan dapat, berapa persen dia akan dapat. So, bila ada berlakunya isu-isu ini, pemilik syarikat, pemilik perkongsian tersebut, pemilik perkongsian boleh merujuk kepada Akta 1961. Okey, yang seterusnya adalah isu berkaitan dengan gelaran, perundangan, pengurusan dan juga pemecatan rakan kongsi. So, apa-apa isu yang berkaitan dengan perkongsian, majikan ataupun perkongsi boleh merujuk kepada Akta Perkongsian 1961. Okey, yang seterusnya kita tengok akta apa pula? Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Okey, Akta Pendaftaran Perniagaan ni dipanggil APP lah, cikgu sebut APP. Okey, terpakai untuk dua jenis entiti perniagaan, iaitu untuk milikan tunggal dan juga perkongsian. Untuk perniagaan milikan tunggal ni miliki, kalau semua orang tahulah, kalau milikan tunggal ni hanya seorang pemilik sahaja, seperti contohlah kat sini cikgu bagi kedai runcit, kedai dobi ke, kedai jahit dan juga lain-lain, banyak lagi contoh yang lain. Okey, perkongsian ni maksudnya dia tadi cikgu dah terangkan kalau perkongsian di antara 2 hingga 20 ataupun itu kecuali untuk yang profesional, yang berbentuk profesional. Kalau profesional 2 sehingga 50 orang. Okey, tujuan Akta Pendaftaran Perniagaan 56 ini diwujudkan adalah yang pertama, untuk apa? Perniagaan diperakui sah. Okey, yang pertama, perniagaan diperakui sah kewujudannya menurut undang-undang kerana sijil perakuan pendaftaran perniagaan telah diperoleh daripada pendaftar perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okey, boleh bacalah. Yang kedua, menggunakan daftar perniagaan sebagai bahan bukti bertulis kerana mengandungi semua maklumat terperinci mengenai pemilikan dan perniagaan yang dijalankan. Okay, yang ketiga, membantu agensi atau jabatan kerajaan lain melaksanakan fungsi dan menjalankan operasi penguatkuasaan seperti Lembaga Hasil Dalam Negeri, KWSP dan juga pihak berkuasa tempatan. Okay, yang keempat, memudahkan waris membuat tuntutan hak sekiranya berlaku kematian kepada pemilik atau rakan kongsi. Sebab tu apabila ada berlaku kematian kepada pemilik dan juga rakan kongsi, waris boleh membuat tuntutan di bawah apa? Di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan. Dia boleh rujuk Akta Pendaftaran Perniagaan untuk macam mana nak membuat tuntutan tersebut. Apakah langkah-langkah dia? So, dia boleh rujuk kepada akta inilah. Sebab tu pentingnya Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Okey, yang kelima, menjamin dan melindungi hak pengguna daripada penipuan dan penganiayaan produk dan perkhidmatan. Apabila ada berlakunya kes penganiayaan juga penipuan, so hak pengguna tersebut boleh merujuk kepada Akta Pendaftaran Perniagaan. Okey, yang keenam, membolehkan orang awam atau mana-mana pihak yang berkepentingan ke atas sesuatu perniagaan menyemak dan juga mendapatkan maklumat perniagaan tersebut. Sebab apa? Apabila dia dah daftarkan, so nama dia dah terkeluar. So, apabila ni membolehkan pihak-pihak tersebut mendapatkan maklumatlah tentang perniagaan yang telah didaftarkan sebab dia dah berdaftar. Okey, yang ketujuh, membantu pihak kerajaan melaksanakan perancangan dasar negara berdasarkan analisis daripada rekod-rekod perniagaan yang didaftarkan di Pangkalan Analisis DSS. Maksudnya Suruhanjaya Syarikat Malaysia. So, nama perniagaan apabila dah didaftarkan dia akan muncul di DSSM. So, tadi yang nombor 6 tadi pun dia kata untuk memudahkan orang awam menyemak. Sebab apa? Maklumat kita dah ada di pangkalan data SSM. Sebab tu dia memudahkan orang awam untuk menyemak maklumat perniagaan kita. Dan nombor 7 bersama membantu pihak kerajaan melaksanakan. Sebab apa? Dia maklumat perniagaan kita dah terdapat di dalam analisis data di SSM. Okey, yang seterusnya, akta berkaitan dengan pengeluaran. Akta berkaitan dengan pengeluaran ini dia ada berapa tadi?
Okey, hari ini kita akan bincangkan yang pertama berkaitan dengan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pindaan 2012. Okey, akta ini dia merupakan satu akta yang berhubungan dengan apa? Yang pertama, mencegah, menghapus, mengawal pencemaran dan juga membaiki alam sekeliling dan juga bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya. Dikuatkuasakan pada Januari 2013. Contohnya adalah kesalahan-kesalahan yang tertakluk kepada akta ini. Contohnya, pelupusan sisa toksik, pencemaran alam sekitar, pencemaran air dan sungai, pembakaran terbuka. So, apabila adanya isu-isu yang berkaitan dengan ini, so orang awam atau pemajikan ataupun sesiapa sahaja boleh merujuk kepada Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 pindaan 2012 untuk melakukan tindakan. Untuk apakah tindakan yang boleh dibuat? So dia boleh merujuk kepada akta ini. Okey, antara tujuan dia, yang pertama, untuk memantapkan mekanisme penguatkuasaan dan pendakwaan dalam pengurusan alam sekitar serta penilaian kesan alam sekitar EIA. Pindaan ini diwatakan bagi mengadakan undang-undang yang lebih relevan bagi mengatasi ataupun menangani isu alam sekitar yang semakin kompleks. Sebab sekarang berlaku banyak kemusnahan, contoh pembalakan. Pembalakan kayu-kayu balak. So, macam mana nak menyelesaikan kes ataupun isu-isu ini? So, dia boleh rujuk kepada akta. Apakah tindakan yang boleh dibuat? So, dia tengok kalau ini boleh dikenakan tindakan apa. So, dia boleh rujuk kepada Akta Kualiti Alam Sekitar. Yang kedua, memberi kuasa kepada Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekeliling untuk menghentikan sebarang projek yang melanggar peraturan EIA yang sebelum ini. Tertakluk di bawah bidang kuasa menteri. So, menteri tertakluk di bawah bidang kuasa. So, maksudnya Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekeliling ini boleh menghentikan sebarang projek. Kalau dia memusnahkan alam sekitar, so dia boleh melakukan maksudnya dia boleh ada kuasa untuk menghentikan projek tersebut. Sebab tu pentingnya Akta Kualiti Alam Sekitar ini. So kita tengok kalau dia memang memusnahkan alam sekitar dengan secara berleluasa. So Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekitar ni ada kuasa untuk menghentikan sebarang projek yang melanggar, yang memberikan kesan kepada alam sekitar. Dia tertakluk kepada bidang kuasa menteri. Okey, yang ketiga, memperlihatkan semua jururunding yang menjalankan kajian EIA perlu didaftarkan dengan Jabatan Alam Sekitar JAS. Yang keempat, memperkukuhkan penguatkuasaan terhadap masalah pencemaran negara dengan penalti terhadap pelanggaran Seksyen 2 Akta tersebut dinaikkan daripada RM100,000 denda kepada maksimum RM500,000. Maksudnya sebelum ni adalah RM100,000, sekarang ni maksimum dia boleh mencapai sehingga RM500,000 jika ada sebarang masalah pencemaran di kesan yang dilakukan. Tadilah pencemaran apa? Pencemaran air, sungai, pembakaran terbuka, pengeluaran asap berlebihan, tumpahan minyak di laut, pembukaan tanah secara haram. So dia boleh dikenakan tindakan denda maksimum sehingga RM500,000. Okey, seterusnya kita tengok pula iaitu akta yang berkaitan dengan hak cipta 1987. Okey, hak cipta ialah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang untuk tempoh masa tertentu kepada pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka. Perlindungan hak cipta di Malaysia adalah berasaskan kepada Akta Hak Cipta 1987. Okay, antara karya-karya yang berhak mendapat perlindungan harta intelek ialah yang pertama, apa yang dikatakan dengan harta intelek? Okey, sebelum cikgu masuk kepada karya-karya yang layak ni, cikgu nak terangkan dulu apa itu dikatakan harta intelek. Okey, harta intelek ini adalah merupakan harta dalam hasil kreativiti manusia yang merangkumi pelbagai perkara seperti hak cipta, hak cap dagang, reka bentuk dan juga perkara-perkara serta hak-hak lain yang berkaitan sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang. Okay, semua perkara di atas tadi adalah kategori sebagai aset tidak nyata dan boleh menyediakan perniagaan dengan kelebihan daya saing dalam pasaran. Okey. So karya-karya yang dikatakan sebagai aset tidak nyata tersebut adalah yang pertama, rakaman bunyi, siaran, filem, karya muzik, karya terbitan, karya sastera dan juga karya seni. Okey, apabila berlaku kehilangan aset
tidak nyata ini, dia boleh disamakan juga seperti perniagaan sebagai apa? Kehilangan harta fizikal atau peralatan. Walaupun kita tak nampak karya yang kita hasilkan tersebut sebagai satu benda yang wujud di depan mata kita kan, yang kita boleh pegang, yang kita boleh sentuh. Macam contoh karya muzik, lagu. So apabila orang menciplak lagu kita, filem contohnya, filem, ada orang yang membuat filem secara cetak rompak, menerbitkan CD cetak rompak, itu dikatakan juga dia melanggar hak cipta. Melanggar Akta Hak Cipta 1987 sebab dia melakukan dia menerbitkan tanpa kebenaran daripada siapa? Daripada penerbit ataupun pencipta sesuatu karya. Itu tindakan tersebut akan dikenakan di bawah Akta Hak Cipta 1987. Okey, antara tujuan Hak Cipta 1987. Yang pertama, melindungi pendapatan yang bakal diperoleh pencipta dan juga penerbit sesuatu karya. Contoh macam tadi lah cikgu cakap, kalau ada orang yang menerbitkan CD cetak rompak, filem dia keluarkan sebagai cetak rompak. So dia akan menjejaskan pendapatan yang bakal diperoleh oleh penerbit ataupun pencipta asal lah. Dia akan menjejaskan pendapatan dia. So kita macam menyekatlah rezeki dia orang. Sebab tu macam mana untuk menyelesaikan masalah ini? So penerbit ataupun pencipta asal tadi dia boleh mengenakan tindakan kepada orang yang mencuri. Dikatakan mencuri karya tersebut di bawah tindakan, di bawah Akta Hak Cipta 1987. Okey, yang kedua, tujuan yang kedua adalah untuk memperuntukkan bahawa seorang pegawai polis boleh dengan waran yang dikeluarkan oleh magistrat memasuki rumah ataupun premis pada bila-bila masa untuk mencari serta menyita apa-apa salinan pelanggaran hak cipta dan juga penggunaan kekerasan bagi menggeledah tempat itu. So, pihak polis ni boleh ada hak untuk menggeledah. Nak menunjukkan dia sangat-sangat besar. Walaupun kita nampak dia bukanlah aset yang nyata yang boleh disentuh. Tadi macam filem tadi, dia hasilkan filem. So kita bukannya boleh sentuh filem tersebut, tetapi dia ada kuasa boleh menangkap orang yang melakukan orang yang menciplak tadi filem tersebut. Okey, boleh yang melanggar pelanggaran hak cipta. Okey, yang seterusnya, kita tengok pula akta berkaitan dengan jualan. Okey, yang pertama, tadi kita ada bincangkan yang pertama, iaitu Akta Jualan Barangan 97. Kita tengok yang pertama dulu. Okey. Akta Jualan Barangan 1957 ini merupakan statut yang digubal khusus untuk mengawal selia kontrak jualan barang-barang. Okey, akta ini terpakai bagi semua jenis barangan, termasuklah tak kisahlah barangan tersebut dijual secara borong ke, gudang ke, jualan runcit. Tak kisah apa jua jenis barang yang dijual, secara mana, borong. Okey, peruntukan dalam akta ini menerangkan tentang terma kontrak jualan oleh pemilik dan juga hak-hak penjual yang tidak terbayar. So dia melindungi semualah. Dia melindungi terhadap pemilik dan juga bukan pemilik dan juga tak kisahlah penjual ke, pemegang kontrak ke. Dia melindungi semua orang. Okey. Di bawah akta jualan ini, tujuan Akta Jualan Barangan 1957 ini adalah untuk mengimbangi kuasa penjual dan juga melindungi hak pembeli. Kalau untuk jualan kan ada pembeli, ada juga penjual. Dia ada dua, antara pembeli dan juga penjual. Itu dikatakan jualan. So, dalam suatu transaksi jual beli. So, sebab tu dikatakan jualan. Ada transaksi jual beli di antara siapa? Di antara pembeli dan juga penjual. Okey, Akta Jualan Barangan 1957 ini memperuntukkan bahawa yang pertama, barangan yang dijual mestilah sama dengan perihal yang ada. So dikata dia jual barangan elektrik. So mestilah barangan elektrik. So sama seperti yang dikatakan. Okey. So barangan contoh dikatakan barangan elektrik yang dijualkan adalah satu barangan yang menjimatkan elektrik. So kalau dikata dan dia dah declare sebagai menjimatkan elektrik, barangan itu mestilah sama seperti perihal yang dia kata, yang dia nyatakan. Okey, yang kedua, barangan yang mempunyai kualiti yang boleh dagang. Yang ketiga, barangan yang dibeli boleh digunakan bersesuaian dengan tujuan ia dibuat.
Kalau untuk menjemur pakaian, sesuailah untuk menjemur pakaian. Okey, yang ketiga, pembeli boleh memiliki barang dengan aman. Okey, yang seterusnya kita tengok pula untuk yang kedua di bawah akta berkaitan dengan jualan. Yang kedua adalah Akta Perihal Dagangan 2011. Okey, Akta Perihal Dagangan 2011 ni didefinisikan sebagai suatu akta yang menggalakkan amalan perdagangan yang baik dengan melarang perihal perdagangan palsu dan juga pernyataan, pengendalian dan amalan palsu atau mengelirukan berhubung dengan pembekal barang-barang dan juga perkhidmatan, serta untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berkaitan atau bersampingan dengannya. Okey, antara tujuan dia, tujuan Akta Perihal Dagangan 2011 adalah untuk melarang penggunaan perihal dagangan palsu terhadap barang-barang, harga dan perkhidmatan. Yang kedua, memberi peruntukan kuasa kepada menteri untuk menghendaki maklumat-maklumat yang perlu sebelum barang-barang dibekalkan atau ditawarkan untuk dibekalkan dalam urusan perdagangan atau perniagaan. Yang ketiga, peruntukan mengenai kesalahan serta penalti terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan serta kuasa-kuasa bertindak berhubung dengan kesalahan-kesalahan tersebut. Okey, yang seterusnya yang ketiga kita tengok pula berkaitan dengan Akta Cukai Jualan 2018. Okey, Akta Cukai Jualan 2018 ini adalah merupakan apa? Merupakan akta untuk mengadakan peruntukan bagi mengenakan levy. Apa yang dikatakan levy? Levy adalah sejumlah wang yang perlu dibayar kepada pihak berkuasa. Okey, dan juga memungut cukai jualan bagi perkara yang berkaitan dengannya. Okey, Akta Cukai Jualan 2018 ni terpakai dekat seluruh negara lah. Dekat seluruh Malaysia. Tidak termasuk kawasan yang ditetapkan dan juga kawasan khas. Okey, cukai jualan ialah cukai seperingkat yang dikenakan dan dilevikan ke atas semua barang yang bercukai dan dikilangkan ataupun diimport ke dalam Malaysia. Levy tadi adalah merupakan sejumlah wang yang perlu dibayar kepada pihak berkuasa. Okey, tujuan Akta Cukai Jualan 2018 ni, dia memberi manfaat kepada perniagaan melalui kos pematuhan dan juga pentadbiran yang lebih rendah. Okey, yang seterusnya kita tengok yang keempat iaitu berkaitan dengan Akta Cukai Perkhidmatan 2018. Okey, Akta Cukai Perkhidmatan 2018 ni ACP, dikenali sebagai ACP 2018 ialah akta untuk mengadakan peruntukan bagi mengenakan, melevikan dan juga memungut cukai perkhidmatan. Tadi jualan, sekarang ni adalah perkhidmatan, servis. Okey, yang dan juga bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Tadi kita berkaitan dengan jualan, sekarang ini adalah berkaitan dengan perkhidmatan, iaitu servis dia. Okey, Akta Cukai Perkhidmatan ini terpakai seluruh, sama jugalah tadi, kecuali tidak termasuk kepada kawasan ditetapkan, iaitu dekat mana? Zon bebas, gudang berlesen, gudang penghilangan berlesen dan juga kawasan pembangunan bersama JDA. Okey, kawasan bebas cukai ditetapkan tu termasuklah, pernah dengar kan? Kawasan bebas cukai Pulau Langkawi, Pulau Tioman dan juga Pulau Labuan. Yang terkecuali iaitu terkecuali. Maksudnya kawasan-kawasan ini terkecuali daripada cukai perkhidmatan. Pernah dengar kan tentang kawasan bebas cukai? Cikgu rasa semua kenal ni, Pulau Langkawi, beli coklat kan? Okey, secara umumnya pembekal perkhidmatan boleh didaftarkan di bawah Akta Cukai Perkhidmatan 2018 apabila nilai perkhidmatan bercukai disediakan untuk tempoh 12 bulan yang melebihi had RM500,000. Okey. Tujuan Akta Cukai Perkhidmatan 2018 adalah yang pertama, dikenakan ke atas perkhidmatan tertentu yang dinamakan perkhidmatan bercukai sahaja. Kalau perkhidmatan bukan bercukai, dia tak dikenakan cukai perkhidmatan. Okey, yang kedua, dikenakan dan dilevikan ke atas barang dan juga perkhidmatan yang ditetapkan di Malaysia. Termasuklah makanan, minuman dan juga tembakau. Okey, yang ketiga, terpakai di seluruh Malaysia, tidak termasuk kawasan yang ditetapkan. Zon bebas tadi, yang jadi cikgu dah terangkan, zon bebas, gudang berlesen, gudang penghilangan berlesen dan juga kawasan
pembangunan bersama dan juga kawasan bebas cukai tadi, 3 tempat tadi yang dinyatakan, iaitu Pulau Langkawi, Pulau Tioman dan juga Pulau Labuan. Okey. Sekarang ni kita tengok yang kelima pula, iaitu Akta Jualan Langsung dan juga Skim Anti Piramid 1993. Okey, Akta Jualan Langsung dan Skim Anti Piramid 1993 tu dia mentakrifkan jualan langsung sebagai jualan dari pintu ke pintu. Pernah dengar kan ada orang pernah mengalami tak situasi ada orang datang jual ke rumah kita, ketuk pintu. Assalamualaikum, saya nak menjual barang-barang ini. So itu adalah merupakan kita katakan sebagai jualan langsung, dan juga jualan pesanan pos dan juga jualan melalui perkembangan transaksi teknologi elektronik, manakala skip untuk jualan langsung tu dia kata untuk perkembangan transaksi teknologi elektronik. Pernah dengar tak Shopee ke apa? So maksudnya macam itulah, dari awak boleh memesan melalui teknologi. Okey, yang seterusnya untuk skim piramid pula. Skim piramid ini merupakan satu bentuk pelan pemasaran yang menekankan pencarian anggota baru dalam bentuk penajaan. Okey. Akta ini memperuntukkan perlesenan bagi orang yang menjalankan perniagaan jualan langsung bagi larangan skim atau pengiraan piramid, skim atau pengiraan pengedaran berantai atau apa-apa skim yang serupa dengannya. So, ada juga akta yang berkaitan dengan jualan langsung ni. So, apabila ada orang yang timbul isu-isu yang berkaitan dengan akta jualan langsung ni, so kita boleh merujuklah kepada akta ini untuk kita menyelesaikan masalah yang timbul. Okey. Antara tujuan akta jualan langsung dan juga skim anti piramid 1993 yang pertama adalah untuk menguatkuasakan undang-undang berkaitan jualan langsung dan juga skim anti piramid. Yang kedua adalah untuk melindungi hak-hak ejen. Tadi kan ejen-ejen yang datang ke rumah tu dikenali sebagai ejen, dan juga pengguna, kita tu sebagai pengguna daripada apa? Daripada mangsa penipuan, penindasan, manipulasi dan juga eksploitasi syarikat yang tidak bertanggungjawab. So apabila ada berlakunya penipuan, contoh yang datang ke rumah kita, dia menipu dalam jualan dia, jualan langsung dia. So kita boleh merujuk kepada akta inilah untuk membuatlah laporan. Sebab tu pentingnya akta-akta ini dalam situasi-situasi yang kita hadapi. Tak kisahlah apa jua situasi, kita boleh merujuk kepada akta-akta yang sesuai lah. Janganlah merujuk kepada akta, kalau yang jualan langsung merujuk kepada akta sewa beli, itu tak betul lah kan. So kita merujuk kepada akta yang betul. Seterusnya, kita tengok pula, iaitu akta berkaitan dengan apa? Sewa beli 1967, pindaan 2010. Okey. Yang pertama, sewa beli ni adalah merupakan aktiviti menyewa barangan dengan option untuk membeli barangan tersebut. Pengguna ialah penyewa dan syarikat yang membiayai barang-barang tersebut ialah pembiaya dan juga pemilik. Selagi dia tak habis bayar, so benda ataupun barangan yang dia sewa tersebut bukan lagi hak milik dia. So barang-barang yang beli tersebut belum lagi dipindah milik kepada kita sebagai pembeli, selagi kita tidak habis membayar. Hak milik hanya akan berpindah kepada penyewa selepas semua ansuran dijelaskan. Jelas kan? Maksudnya apabila dah habis semua ansuran dibayar, barulah pemilikan itu berpindah milik daripada syarikat tadi kepada kita sebagai penyewa. Dia akan tukar jadi pemilik. Jelas selagi tak habis bayar, kita bukan pemilik kepada barangan tersebut. Syarikat merupakan pembiaya dan juga pemilik. Sementara itu pengguna boleh membawa pulang barang tersebut. Ialah kita macam contohlah, awak membuat ansuran ataupun menyewa, dikatakan sebagai membuat ansuran motosikal. Memanglah kita bawa balik motosikal tersebut ke rumah kan, tetapi itu bukan lagi hak milik kita selagi kita tidak habis membayar ansuran motosikal tersebut, mengikut kepada terma syarat perjanjian lah berapa tahun. So apabila selesai kita membayar keseluruhan ansuran, barulah pemilikan motosikal tadi akan berpindah milik daripada syarikat tadi kepada kita sebagai pemilik. Okey. Antara tujuan akta sewa beli, yang pertama, untuk mengawal selia dan juga menguatkuasakan undang-undang berkaitan dengan transaksi sewa beli yang melibatkan pembiaya dan juga pengguna. Yang kedua adalah untuk mengandungi
perjanjian hak dari sudut undang-undang, tanggungjawab dan juga tugas kedua-dua pihak yang terlibat. Okey, mari kita tengok sama-sama. Cikgu akan ada sediakan satu link yang menerangkan berkaitan dengan akta sewa beli. Okey, jom kita tengok sama-sama. Kat sini, apa yang dikatakan dengan sewa beli? Sewa beli ialah merupakan akti menyewa barangan dengan opsi untuk membeli barang tersebut. Okey, anda adalah penyewa dan juga syarikat adalah merupakan pembiaya barang tersebut dan juga pemilik. Okey, di mana boleh mendapatkan pembiayaan daripada syarikat kewangan. Tengok kat sini, awak boleh tengoklah. Okey, jenis-jenis barangan yang diperolehi secara sewa beli ni pelbagai boleh. Terdapat pelbagai barangan yang boleh dapatkan. Contohnya untuk kegunaan peribadi ke, keluarga ke, isteri rumah, kenderaan bermotor, termasuklah kenderaan untuk orang sakit ke, motosikal ke, motorkar. Tak kisahlah. Okey, sewa beli ni adalah merupakan salah satu kaedah yang paling kerap lah untuk orang memiliki kenderaan. Yelah, tak mampu kita nak membeli dengan harga yang dengan harga kereta tersebut. Contoh harga dia RM50,000. Kita biasanya orang akan membuat sewa beli untuk membuat pemilikan tersebut. Sebab apa? Ada orang yang tak mampu untuk membayar keseluruhan harga tersebut. Sebab tu dia membuat sewa beli. Okey. Sebelum memasuki sesuatu perjanjian ni, dia perlulah menatap halaman ini. Maksudnya awak perlulah baca betul-betul sebelum awak membuat urusan sewa beli. Okey, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa beli ni, 3 pihak utama. Yang pertama siapa? Syarikat kewangan. Yang kedua adalah peniaga dan juga pengedar, dan yang ketiga adalah penyewa. Okey, kita berurusan dengan berunding terus dengan syarikat kewangan ataupun boleh melalui pengedar kenderaan. Terpulanglah kepada penyewa tersebut nak berurusan terus dengan syarikat kewangan ataupun dengan pengedar. Okey, inilah sebelum membuat perjanjian. Kita tengok dulu ada section yang kita perlu baca betul-betul. Kita perlu amati betul-betul ya sebelum membuat perjanjian sewa beli. Okey, ini cikgu nak awak baca dulu. Nanti dekat dalam kelas cikgu akan tanya. Dekat dalam kelas tutorial cikgu akan soal awak berkaitan dengan sewa beli ni. Cikgu nak tahu awak faham ke tidak berkaitan dengan sewa beli. So awak bolehlah rujuk kepada cikgu ada sediakan QR code kat situ. So awak boleh scan dan boleh membuat pembacaan selepas ini. Okey, pembayaran terakhir. Okey, sebelum suatu pembayaran terakhir dibuat ni, perjanjian sewa beli, pemilik hendaklah dalam masa 14 hari selepas menerima permohonan bertulis dari penyewa membekalkan kepada penyewa satu salinan memorandum iaitu nota perjanjian. Okey, macam mana awak apa yang dikatakan penjamin? So nanti cikgu akan tanya. So cikgu nak awak rujuk kepada link ataupun QR code yang cikgu bagikan. Buat pembacaan nanti pada kelas tutorial cikgu akan tanya berkaitan dengan ini. Okey, kita akan berpindah dengan yang seterusnya pula. Okey, apa itu hak-hak penjamin? Awak boleh bacalah, awak boleh rujuk kepada link yang cikgu berikan. Okey. So, sekarang ni kita tengok yang seterusnya pula, iaitu berkaitan dengan Akta Perlindungan Data Peribadi. Hanya ada satu sahaja, iaitu Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Okey, tujuan Akta Perlindungan Data Peribadi ini digubal adalah untuk apa? Untuk memberikan perlindungan kepada maklumat peribadi, iaitu data peribadi dan juga data peribadi sensitif pengguna yang diproses bagi tujuan transaksi komersial. Maksudnya nak melindungilah data kita apabila contoh ada orang yang menyalahgunakan data peribadi kita. So kita boleh mengambil tindakan dengan melaporkan kepada dan boleh merujuk kepada Akta Perlindungan Data Peribadi untuk kita ambilkan tindakan apa yang sepatutnya kita buat. Apakah tindakan yang boleh diambil kepada orang yang menyalahgunakan data peribadi kita. Okey. Cikgu ada sediakan satu keratan akhbar yang berkaitan dengan perlindungan data peribadi. Okey, jom kita sama-sama tengok. Okey, dekat sini dibincangkan tentang data peribadi. Okey, dekat sini dia ada bincangkan tentang maksud pengguna data. Maksudnya siapakah orang yang menggunakan data itu? Maksudnya pengguna data itu adalah merupakan seseorang yang sama ada dia berseorangan ataupun bersama dengan orang lain. Tak kisahlah dia seorang ke, berkumpulan ke, dia memproses apa-apa data peribadi. Itu dikatakan pengguna data. Dia yang memproses data peribadi ataupun dia mempunyai kawalan ataupun dia membenarkan pemprosesan apa-apa data peribadi. Tetapi tidak termasuk seorang yang memproses data. Okey, untuk itu
pengguna data bertanggungjawab. Sepatutnya dia bertanggungjawab terhadap aktiviti pemprosesan data. Sebagai contoh dia, jika organisasi A mendapatkan khidmat organisasi B bagi pemprosesan data bagi pihaknya, maka dalam hubungan itu organisasi A adalah pengguna data. Manakala organisasi B adalah pemprosesan data. Okey, APDP, maksudnya APDP itu Akta Perlindungan Data Peribadi. Dia mengkehendaki organisasi A memastikan bahawa organisasi B ni memberi jaminan untuk mengambil langkah keselamatan bagi melindungi data yang diproses. Okey, jika diperhalusi ni terdapat 7 prinsip yang perlu dipatuhi oleh pengguna data. Dalam ni ada 7 prinsip yang perlu dipatuhi oleh pengguna data dalam APDP. Ada kat sini ada 7. So nanti ini ada tugasan kepada sesiapa yang melihat video ini, maksudnya pelajar-pelajar cikgu yang melihat ataupun menonton video ini, cikgu nak jadikan dia sebagai tugasan. Cikgu nak awak nyatakan ke 7 prinsip yang perlu diamalkan oleh pengguna data, yang perlu dipatuhi oleh pengguna data dalam APDP. Nanti cikgu nak awak submit kepada cikgu ya. Awak perlu membuat pembacaan di dalam keratan ini, keratan akhbar yang cikgu sediakan ini. Okey, jelas tugasan untuk pada minggu ini. Okey, yang seterusnya kita berpindah lagi untuk yang terakhir pada hari ini. Yang terakhir iaitu berkaitan dengan apa? Akta Kerja 1955. Okey, Akta Kerja 1955 ini adalah merupakan suatu perundangan buruh yang menyeluruh meliputi soal pembayaran gaji, hari rehat, cuti umum, kerja lebih masa, penamatan kontrak kerja dan juga apa-apa yang berkaitan dengannya. Okey, akta ini ialah undang-undang yang digunakan pakai di Semenanjung Malaysia dan juga wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Okey, untuk negeri Sabah dan juga Sarawak dia ada yang tersendiri, maksud undang-undang dia sendiri. Untuk Sarawak dia akan guna pakai Ordinan Buruh Sarawak bab 76. Kalau untuk negeri Sabah pula dia akan gunakan Ordinan Buruh Sabah bab 67. Maksudnya ordinan itu macam peraturan, dia lah undang-undang dia. Okey. Apabila ada berlakunya contoh pekerja tidak puas hati tentang pembayaran kerja, so memang betul majikan dia membayar gaji yang tidak sepatutnya dengan yang sepatutnya yang pekerja dia dapat. Lepas tu dia tak bagi cuti rehat, hari cuti umum pun tak ada. So macam mana pekerja tersebut nak menyelesaikan masalah? So pekerja tersebut boleh merujuk kepada Akta Kerja 1955. Sebab tu pentingnya akta perundangan perniagaan. Sebab apabila berlakunya sebarang isu-isu yang berkaitan, orang-orang berkepentingan seperti pekerja, pelanggan, pengguna dan semuanya boleh dan lain-lain boleh merujuk kepada akta yang ada. Okey, tujuan Akta Kerja 1955. Ada. Apakah tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk melindungi hak dan juga kepentingan pekerja. Daripada menjadi mangsa daripada menjadi mangsa eksploitasi majikan yang tidak bertanggungjawab. Kalau kita ikut sahaja, kita sebagai pekerja hanya ikut saja, memang boleh. Kita memang perlu ikut sebenarnya apa yang dikatakan oleh majikan. Tetapi jika dia sudah melampaui batas, cuti umum tak ada, kerja lebih masa tidak dibayar allowance ataupun gaji, itu dah tidak dikatakan melindungi hak dan juga kepentingan. So kita boleh mengambil tindakan dengan merujuk Akta Kerja 1955. Okey, sekiranya terdapat pelanggaran perjanjian kontrak pekerjaan yang tidak dipatuhi peruntukan Akta 1955, maka kontrak kerja adalah terbatal. Maksudnya dikatakan di bawah akta ini bila ada sebarang pelanggaran kontrak, maksudnya apabila dia kata kat situ kontrak di dalam kontrak untuk pekerjaan tersebut dia diberikan cuti berapa hari, kerja lebih masa dibayar. Tapi apabila ada pelanggaran, maksudnya majikan membuat pelanggaran kontrak, maka dengan secara automatiknya di bawah Akta Kerja 1955 kontrak kerja tersebut terbatal.
Majikan juga akan dikenakan tindakan undang-undang oleh mahkamah jika sabit kesalahan. Sebab tu pentingnya akta ini. Kita boleh mendapatkan pembelaan yang sepatutnya. Tak kisahlah dari segi kita ni sebagai pelanggan ke, sebagai pengguna, sebagai pekerja, terutama sekali sebagai pekerja, kita ada hak untuk dapatkan kita punya kepentingan. Sebab tu pentingnya akta perundangan perniagaan sebagai jelas untuk akta perundangan perniagaan terdapat 5 bahagian tadi. So cikgu harap tugasan pada minggu ini cikgu nak awak nyatakan dalam kelas tutorial cikgu akan tanya berkaitan dengan sewa beli. Dan juga kan cikgu ada sediakan tadi link, so awak boleh buat pembacaan dan cikgu akan tanya di dalam kelas tutorial berkaitan dengan sewa beli dan juga berkaitan dengan kerata akhbar yang berkaitan dengan akta pelindungan data peribadi. Ada 7 prinsip tadi kan. So dalam kelas tutorial cikgu akan soal. So bersiap sedia semua ya. Setakat ini sahajalah kelas kita pada hari ini. Kita akan sambung lagi untuk yang seterusnya nanti berkaitan dengan senarai lesen, permit dan juga CJ perniagaan di kelas yang akan datang. Cikgu harap semua murid dapat faham untuk topik pada hari ini. Secara konklusinya memang sangat penting akta perundangan perniagaan supaya dapat menjamin keberlangsungan sesebuah perniagaan, supaya dapat melindungi juga pihak-pihak yang berkepentingan seperti pelanggan, pembekal, pekerja dan juga sebagainya. Setakat ini sahaja. Kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Jaga diri semua, jaga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.